السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده، سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Summa amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, seluruh kepimpinan Masjid Sultan Mahmud, Bandar Al-Muktafi Billahi Shah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, Tuk Bila, Tuk Siok, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak akan jadi, apa yang Allah kata tidak, tidak akan jadi. Makan ke apa, wallahu alam. Banyaknya makan. Maka tiba masanya tuan-tuan sekalian, kita duduk sekejap makan untuk roh pula. Badan kita ada dua unsur. Yang pertama dipanggil jasmani, yang kedua dipanggil ruhani. Makanan jasmani, nasi, air dan sebagainya. Makanan roh, amal saleh, tazkirah, peringatan dan majlis ilmu. Sebagaimana orang Melayu kalau tak makan nasi sehari kenaling, begitulah kalau tidak duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan sekalian, iman akan jadi lemah. Kerana sifat iman manusia yazid wa yanqus. Malam ni kita sebut tentang beberapa ayat Quranul Karim dan hadis Nabi SAW sebagai peringatan kita. Waktu yang terbatas ini mudah-mudahan dapat menambah iman kita dan cah balik iman kita yang lemah. Kerana itulah sifat iman manusia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Allah cerita dalam Quranul Karim, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam annallaha azizun hakim. Allah cerita dalam Quran perihal Nabi Ibrahim alaihi salam yang memohon kepada Allah
agar ditunjukkan kepadanya bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan makhluk yang telah mati. Kata Allah Ta'ala, wa izqala Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah sebut, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhan, boleh tak kamu tunjuk pada aku bagaimana kamu hidupkan barang yang telah mati. Nabi Ibrahim minta arini birru'yatin nazar, dengan lihat mata kasar. Arini makna apa? Tunjuk depan mata kasar. Boleh tak ya Allah, arini, tunjuk depan mata aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan barang yang telah mati. Allah jawab, qala awalam tu'min, mudah beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, qala bala, beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi nak tambah iman. Ini tuan-tuan sekalian, sifat Nabi-Nabi senantiasa nak tambah iman, walaupun iman Nabi-Nabi sudah senantiasa bertambah. Tuan-tuan sekalian, iman Nabi-Nabi ni yazid wala yanqus, dia bertambah tak kurang. Iman malaikat la yazid wala yanqus, tak bertambah tak kurang. Gitulah iman malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dia tak akan tinggal benda Allah Ta'ala suruh, tak akan buat benda Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan sekalian, ni malaikat. Adapun kita yazid wa yanqus, kadang tinggi kadang rendah, tu iman kita. Tak kira ustaz ke tak ustaz ke, begitulah. Masa tinggi gagah buat amal soleh, itu tandanya. Dan dia rendah tuan-tuan sekalian, nak mayang 2 rakaat macam tanggung bukit atas bahu. Dan iman rendah tuan-tuan, baca Quran semuka dan semuka guling tuan-tuan sekalian, tidur. Tapi bila gagah tuan-tuan, lepas baca semuka rasa nak tambah, lepas baca semuka berasa nak tambah, itu tengah kuat iman. Dia kata berat punggung, padahal tuan-tuan bukan punggung yang berat, iman tengah berat. Ini ni iman manusia tuan-tuan sekalian, kadang tinggi kadang rendah. Maka tuan-tuan, bila tinggi bila rendah, dia kena cah. Iman kita ni macam bateri handset. Handset ni orang tak kenal hakikat handset, kalau mati dia teruk lah tuan-tuan sekalian. Dia beli handset mahal, mampu dia pun teruk, beli hak baru. Dia pakai sehari mampu pula, teruk pula. Ni orang tak kenal hakikat handset. Kalau dia kenal handset ni ada bateri, bila pakai habis bateri, bila habis kena cah. Itu tubuh manusia. Iman manusia dia tinggi rendah, bila rendah kena cah. Maka Allah Ta'ala tunjuk lagu mana sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun dia Nabi, walaupun iman dia bertambah sama, Nabi Ibrahim kata, arini kaifa tuhyil mauta, wahai Allah, tunjuklah ke aku bagaimana mu hidup makhluk yang telah mati. Allah kata, qala awalam tu'min, mu tak beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, qala bala, beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak tambah iman. Nampak tuan-tuan sekalian, nak tambah iman. Allah kata, baik, qala fakhus arba'atan minat tayr, Ibrahim ambil 4 ekor burung. Pergi cari 4 ekor burung yang lain-lain tuan-tuan sekalian. Ambil burung kuku, murah batu, tak? Orang main burung tahu. Murah batu, harga ikut ekor, tak? Harga ikut ekor. Sici 100, 2 ici 200, 9 ici 900 harga. Lebih 10 ici ikut orang tak harga tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kena takak di pihak berkuasa, balik awal. Nampak tak?
tak boleh pelihara tuan-tuan sekalian. Maka ambil 4 ekor burung yang lain-lain, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a. 4 ekor tadi kamu sembelih, sembelih, potong, cincang-cincang tuan-tuan sekalian, gaul 4 ekor, tak nampak hak manusia dah tuan-tuan sekalian. Burung nombor 1 kepala duduk mana, burung nombor 2 kaki duduk mana, burung nombor 3 tangan sayap duduk mana, tak nampak dah, gaul. Ambil satu bahagian letak atas bukit yang pertama, bahagian yang kedua letak atas bukit yang kedua, bahagian yang ketiga letak atas bukit yang ketiga, bahagian yang keempat letak atas bukit yang keempat. Lalu Allah kata kepada Nabi Ibrahim, summa du'uhunna, wahai Ibrahim, acamu panggil semula burung tadi. Tuan-tuan faham setakat ni Tengok bingung belaka. Faham ke tak ni? Faham? Pusing saja, jauh nak duduk. Masjid besar nak buat guna tak? Tuan-tuan sekalian, bila cincang-cincang gaul, asing pak bahagian letak atas 4 bukit yang berbeza. Allah kata, wahai Ibrahim, summa du'uhunna, panggil tadi hak di cincang-cincang tu, panggil. Ya'tinaka sa'ya, daging yang dicincang tak nampak rupa tu tuan-tuan sekalian, catung dengan izin Allah jadi burung semula 4 ekor, balik asal mari terbang duduk cokoh depan Nabi Ibrahim alaihi salam, menambah iman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ni nak cerita apa tuan-tuan? Tugas kita wajib jaga iman, wajib tambah iman. Yang menyelamatkan kita esok di hadapan Allah Ta'ala, iman. Tok Khatib diulang tiap-tiap hari Jumaat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat antara sifatnya la yanfa'u malun wala pasok akidah, pasok iman, melahirkan golongan yang penuh iman di dadanya macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lahirlah orang yang macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lahirlah individu macam Sayyidina Osman. Lahirlah macam sahabat-sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang Nabi beri jaminan, kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ni sekaliannya semua ni ibarat bintang di langit, kata Nabi. Di apa saja mereka buat, kamu ikut, pasti akan selamat. Kerana mereka lah contoh yang paling baik tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Cuba tengok Abu Bakar As-Siddiq. Lagu mana Imam Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan sekalian? Bila berlaku peristiwa yang dipanggil amrun khariqun lil adah, peristiwa yang mencari adat, yang bertentangan dengan adat logik akal manusia, yang paling besar sekali Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan sambut nak tahu Isra' Mi'raj tuan-tuan sekalian, kena tahu apa di sebalik Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan mukjizat Nabi SAW yang berlaku melanggar adat kebiasaan manusia. Orang yang jadikan akalnya Tuhan, dia tak akan percaya Isra' Mi'raj. Kerana Al-Isra' wal Mi'raj barang yang bercanggah dengan logik akal. Nak ceritanya tuan-tuan, Islam bukan agama logik akal. Islam agama wahyu daripada Allah. Ada barang kena ngotok, ada barang tak kena ngotok. Maka bila tak kena ngotok, Allah lebih besar pada otak kita. Jangan berasa otak kita besar pada Allah Ta'ala.
Kerana otak kita pun Allah yang buat, tuan-tuan sekalian. Sabit itu 5 sifat orang beriman. Tuan-tuan nak tengok mudah nak mudah, tengoklah suratul Sajadah. Tiap-tiap pagi Jumaat tu imam baca. Ada kampung tu imam tak bacanya marah tu imam. Tu imam tak baca surah Jadahnya marahnya belebel tu imam. Bahasa tu imam, bang gaji buta. Imam marah tu imam. Kerana tak baca surah Jadah. Tu imam kata bukan tak mau baca. Pagi tadi aku sakit perut, kan aku baca berok situ nak basuh. Tuan-tuan sekalian, sakit perut, baca surah Jadah bukan wajib. Tak bacanya marah. Tapi bila tanya mu faham tak kenapa surah Jadah, tak faham terang. Suratul Sajadah. Cerita banyak, cerita agung dalam suratul Sajadah, tuan-tuan sekalian. Antaranya dia cerita lagu mana sifat orang mukmin. Sebelum tuan-tuan sujud tanpa rakaat, tuan-tuan perhati ayat apa sebelum tuan-tuan sujud tanpa rakaat. Perasan tak? Ada hak perasan tak? Mai senyap belaka. Senyap belaka 5 minit lagi berhenti Tuan-tuan sekalian, sebelum kita sujud rakaat tak ada sujud selalu. Sujud tilawah atau orang kita panggil sujud sajadah. Perasan tak ayat apa baca sebelum tu? Ingat tak? Ayat 15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada. Betul tak? Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tanpa rakaat. Ini ayat agung, tuan-tuan sekalian. 5 orang mukmin. Ada 5 ni mukmin, tak sempurna iman. Sehingga habis ayat ni sujud tanpa rakaat, membenarkan apa yang disebut dalam ayat 15. Cuba tuan-tuan perhati, Allah Ta'ala kata innama, ini adatul hasri. Bukan semua ayat Quran ada kalimah innama. Ayat Quran penting belaka ada kalimah innama. Jela, kuning, siang, usuk, kohong. Tu taukid dah tu. Faham ke tak? Mana ada bahasa lain ada? Qalufu mana ada? Qalufu nak khabar panjang sangat, panjang sangat. Pendek sangat, pendek sangat. Tak hijau. Terengganu hijau tuan-tuan sekalian. Sebab tu nombor 1 bahasa dalam dunia bahasa Arab. Bahasa nombor 2 dalam dunia bahasa Terengganu. Orang putih nombor 8, maaf. Tak. Ustaz tahu mana? Ikut anda saya. Kalau saya orang Terengganu. Tuan-tuan sekalian. Orang putih kata bahasa dia nombor 1. Dan kita orang Terengganu, bahasa kita nombor 1. Tapi nak kata nombor 1 tak boleh. Sebab Nabi kata nombor 1 bahasa Arab. Maka tak nombor 2. Boleh faham? Tuan-tuan sekalian, nak beritahu itu taukid. Faham taukid ni penguat. Dalam ayat Quran kalau temu innal ladina amanu, inna itu dipanggil adatut taukid, penguat. Nak khabar sungguh aku tak tipu, sungguh, itu mana taukid. Tapi bila mari kalimah innama, lagi kuat daripada taukid. Hanya saja ini sifat orang mukmin, tak ada balik awal. 5 sifat orang mukmin. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada. Hanya saja sifat orang mukmin yang pertama, bila dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya? Kharru. Yang pertama, yang pertama apa dia? Kharru, dengar ayat Allah, tunduk
patuh, tak cakap banyak. Mak kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ayah kita kata boleh jadi boleh terima, boleh jadi tak boleh terima. Kawan kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Surat khabar kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Bila ayat Quran kata wajib tu. Ini sifat orang mukmin. Faham tuan-tuan tu kharru. Kalau Quran ada tak betul, itu bukan kalamullah. Allah tu apa makna Allah? Zatun alladhi yattasifu bi sifatil kamalat. Satu zat yang maha sempurna, wajib bersifat dengan sifat yang sempurna. Boleh faham? Itu Tuhan. Ada kurang walau sikit, lucu sifat ketuhanan. Fir'aun mengaku Tuhan kan? Fir'aun. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun dia kupu mak dia mengaku akulah Tuhan paling tinggi. Nabi Musa kata kalau mu Tuhan, matahari terbit belah barat, cewak mari matahari terbit belah timur, cewak mari matahari belah barat. Boleh tak? Senyap Fir'aun. Mula-mula Nabi Musa kata kalau mu Tuhan, mu hidupkan orang yang dah mati dan mu matikan orang yang hidup. Boleh tak? Fir'aun kata boleh. Fir'aun kata awak mari dua orang. Awak mari dua orang. Yang pertama Fir'aun kata, hak ni aku lock dia. Hak nombor dua dia pun tikam mati. Hak ni aku matikan dia. Kalau gitu kita boleh. Nampak tak? Kalau gitu kita boleh, tuan-tuan sekalian. Nabi Musa kata berat menanam mu. Makna kalau begitu aku boleh. Baik, kalau mu Tuhan, wak mari matahari yang naik belah tuan-tuan sekalian belah timur, kamu naikkan belah barat. Senyap Fir'aun, tak boleh buat. Maka bila ada benda tak boleh, kurang lucu sifat ketuhanan, bukan Tuhan. Boleh faham itu Fir'aun. Zaman kita ada juga orang mengaku Tuhan. Tuhan orang Melayu. Siapa dia tuan-tuan? Nabi siapa nama Nabi? Nabi Kohar kan? Tuhan Agung. Di Malaysia ni tuan-tuan sekalian. Nabi ada Nabi Kohar. Jabat agama Selangor Takak, masuk dalam mahkamah, dia pun kata apa saja yang disebut dalam Quran betul belaka. Itu sifat orang mukmin. Faham nombor satu kharru, betul belaka tuan-tuan. Daripada bismillah sapa minal jinnati wan nas, suti Quran tu wajib kita beriman betul belaka. Anak muda rambut pacok ni tuan-tuan, rambut terojeng pacok ni, baju lambak korok, luar jing, kasut domak, tali pinggang, duri tuan-tuan sekalian. Tapi bila sebut ayat Quran, dia kata saya tak lawang ustaz, ayat Quran saya tak lawang. Syurga tempat dia. Berbanding ayah haji pakai piyah, ragu dengan Quran, balik awal kita. Faham tak ni? Maka tuan-tuan, itu sifat orang mukmin nombor satu, kharru. Bila ayat Quran patuh, jangan cakap banyak. Maka itulah sifat Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi SAW, Allah cerita subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad daripada Makkah ke Baitul Maqdis satu malam. Mekah nak pergi Baitul Maqdis tuan-tuan, jalan biasa, sebulan pergi sebulan balik. Tiba-tiba Allah kata aku jalankan Muhammad satu malam.
Dan Allah punya cerita, nak mula cerita Isra' Mi'raj, Allah mula dengan kalimah tauhid. Ini iman. Kalimah iman, subhana, tasbih. Tuan-tuan perasan sebelum nak cerita Isra' Mi'raj, Allah cerita apa? Iman, tauhid. Subhana, maha suci Allah. Allah bukan macam kita, ada kurang. Saya sebut ke tuan-tuan lah, ni saya sapa lambat tadi ni, saya tolak dari Terengganu tu, pukul 7 suku. Pukul 7 suku tolak tadi. Jadi 7.40 siapa? Percaya tak agak-agak? Mana tanya gitu bingung kau. Percaya tak percaya? Pukul 7 suku tadi tolak. Ni bukan cerita sungguh, ni tanya. Jangan bingung itu. Tuan-tuan sekalian, 7 suku tadi tolak. 7.40 apa? Agak-agak percaya ke tak? Tak apa nak percaya ustaz. Tak apa nak percaya. Haji Mazuni tanya saya, tak tolak ke apa? 6.40 je kan jadah 6.40. Ustaz lari berapa? 8 ke 7? Haji Mazuni tanya tadi. Ni saya kata 7 suku lagi tak percaya. Sebab apa tak percaya? Manusia dia ada hak. Ada hak. Manusia ni tuan-tuan, hebat lagu mana pun ada hak. Itulah makhluk. Boleh faham? Hebat tara mana pun terhad. Boleh? Maka mari ke Bandar Taufik Billah Shah daripada Terengganu tuan-tuan. 7 suku 7.40 apa? Macam ada logik. Betul? Kerana manusia ada hak. Boleh faham? Semua makhluk Allah ni ada hak mereka. Tuan-tuan kenal apa nama pelari nombor 1? Apa nama? Allahumma salli ala Usain Bolt. Kenal Usain Bolt? Bukan Pak Usain Wakbuk kan? Usain Bolt. Tuan-tuan sekalian, suka Olimpik baru ni, bahag dia belaka 3 utir pingat emas, 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter. Usain Bolt berlari, orang kata berlari jenis tak ada jantung. Orang lain berlari macam nak cabut jantung. Dia berlari siap boleh tengok kiri kanan. Nombor 1. Ni orang kata berlari tak ada jantung tuan-tuan sekalian. Tapi makhluk ada hak. Pertandingan paling akhir dia Usain Bolt kalah tuan-tuan sekalian. Ada hak, ni makhluk. Boleh faham? Makhluk ada sesuatu zat yang maha kuasa yang kawal dia. Dia tak boleh nak iradat dia dengan kehendak dia, tak boleh. Allah kata dak lah. Faham lagi? Tahun ni kan Itali dengan Belanda kan tak layak. Jadi kita rakyat Malaysia kena bangga kerana Malaysia sudah sama taraf dengan Itali dan Belanda. Sama-sama tak layak tuan-tuan sekalian. Faham lagi? Tu tuan-tuan sekalian. Mana dia kata nak sara lepas pada dunia, Allah kata layak pun tak danggi sara lalu tuan-tuan sekalian. Manusia ada hak. Boleh faham? Ada hak. Ada pun Allah Ta'ala iradat, kudrat dia nak buat, dia boleh buat apa dia nak buat, tak ada hak. Maka Isra' Mi'raj bukan Nabi jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri munasabah tak apa. Tapi Allah kata asra bi'abdihi, yang jalankan Muhammad bukan dia, aku yang jalankan Muhammad. Maka bila Allah yang jalankan Muhammad, orang beriman kata apa? Tak mustahil langsung, bukan semalam, seminit boleh. Betul tak? Tu iman tuan-tuan, tu akidah. Kenapa? Mekah siapa buat? Allah buat. Baitul Maqdis siapa buat? Allah buat. Jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis siapa buat? Allah buat. Allah ada sebelum ada bumi ni, Allah ada sebelum ada alam ini, Allah ada sebelum ada waktu, sebelum ada jarak, Allah ada dulu. Maka tuan-tuan, tak mustahil bagi Allah menjalankan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Ini iman. Tu Isra' baru. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik tuan-tuan. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit pertama tak ada makhluk boleh sapa dari kalangan manusia. Tak sapa.
Langit pertama tuan-tuan, langit pertama sama dunia. Ahli falak kata nak pergi langit pertama trilion tahun perjalanan cahaya. Dah zaman bila kita nak sampai? Dah lah trilion tahun perjalanan cahaya. Antara makhluk Allah paling laju cahaya. Cahaya boleh pusing bumi ni tuan-tuan beberapa detik sahaja. Tiba-tiba nak pergi ke langit trilion tahun. Zaman bila manusia nak sampai? Tiba-tiba ada satu makhluk Allah yang paling mulia, Allah sampaikan dia di langit yang pertama tuan-tuan. Tembuh langit kedua, 3, 4, 5. Nak cerita surat Mi'raj detail, ceramah lain pula. Yang saya nak cerita ni iman. Bila turun, Nabi jumpa nombor 1 Abu Jahal. Comel lalu Allah susun. Nombor 1 orang paling kufur. Jumpa nombor 2 orang paling beriman, Abu Bakar. Jumpa Abu Jahal kata apa? Mu ni buat apa pergi mari. Dia cerita dalam kitab Fiqhus Sirah. Mu ni pergi mari Muhammad. Ada benda nak cerita lah tu. Ni Abu Jahal kata. Nabi Muhammad kata memang sifat Nabi tuan-tuan, orang terima tak terima nombor 2. Terima tak terima nombor 2. Yang penting aku sampaikan wahyu Allah. Ni yang kena ada pada kita. Dakwah ni orang terima tak terima nombor 2. Kerja kita ajak orang. Terima tak terima kerja siapa? Allah. Dakwah kita orang tak terima sedih. Dakwah Nabi berapa ramai orang tak terima. Tak pelik. Nabi Muhammad SAW boleh dakwah orang suti dunia, pak saudara dia Abu Talib tak beriman. Tak pelik. Yang menyebabkan Nabi SAW sedih menangis tuan-tuan, dia duduk tepi pak saudara dia Abu Talib, nyawa nak tubik tuan-tuan. Nabi duduk tepi, ya ammi, hei pak saudara aku, qul, sebutlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Allah dah izin, tak boleh sebut. Naik ke dada, naik ke halkung tuan-tuan sekalian, tak boleh sebut. Menyebabkan Nabi sedih. Allah pun turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, hidayah bukan hakmu, hidayah hak aku. Kerjamu siapa? Beri hidayah kerja aku. Nampak tuan-tuan? Jadi Nabi tetap khabar ke Abu Jahal, aku diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestin semalam, naik ke langit ke-7 Sidratil Muntaha sehari semalam. Guli bating Abu Jahal. Abu Jahal guli bating seolah begitulah. Gila dah Muhammad, gila dah. Kalau orang kampung kita, gila dah. Murtad, dah orang kafir terus kafir tuan-tuan sekalian, kerana tak ada iman. Ni nampak tuan-tuan, guna otak semata-mata menyebabkan manusia jadi sesat tanpa panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Jahal kata, ada seorang lagi tak mari, aku nak dia nombor 1 mari, tapi tak mari, Abu Bakar. Jadi Abu Jahal pergi cari Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mu nak dengar tak cerita Muhammad cerita ke aku, dia naik, dia pergi ke Palestin, naik ke langit, turun sehari semalam. Abu Bakar kata, hak cerita ni mu reka ke Muhammad cerita? Abu Jahal kata, Muhammad lah cerita. Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang cerita, bukan Palestin, jauh pada tu aku percaya. Kalau Muhammad yang cerita, bukan langit pertama, bukan kedua, bukan Sidratil Muntaha, jauh pada tu aku percaya. Kerana wama yantiqu anil hawa, yang keluar daripada mulut Muhammad bukan macam kita, hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, yang terpacu keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah tuan-tuan, kita orang beriman kena yakin tidak ada satu pun yang salah, kecuali semua benar. Maka oleh kerana itulah kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang panjang Al-Bidayah wan Nihayah, disebut fa bizalika fasummiya bihi siddiqan,
Bermula daripada hari itulah dinamakan Sayyidina Abu Bakar, kerana keyakinannya pada Allah tinggi. Bermula pada hari itulah digelar Abu Bakar As-Siddiq. Kan kita panggil Abu Bakar As-Siddiq, tu bukan nama ayah dia. Ada orang dia kata Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq, bukan. As-Siddiq itu gelaran yang bukan mana-mana manusia beri, tapi Allah yang beri. As-Siddiq apa makna? Yang senantiasa membenarkan Nabi, tak pernah kata salah. Nabi kata A, sadaqta ya Rasulullah, benar. Nabi kata B, sadaqta ya Rasulullah, benar. Nabi kata C, sadaqta ya Rasulullah, benar. Benar tak? Menyebabkan kata Nabi, law wuzinat imanu Abi Bakr, kalau ditimbang iman Abu Bakar seorang, ma'a imanil alamin, dengan iman manusia seluruh alam, la rajaha imanu Abi Bakr, akan menang iman Abu Bakar seorang. Subhanallah, subhanallah. Maka apa rahsianya tuan-tuan? Tak lain tak bukan, dialah orang paling rapat dengan Nabi di tanah akidah sebersih-bersihnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan kita akhir zaman ini mempertahankan akidah, jaga iman kita. Setelah Allah pilih kita dapat dua nikmat paling besar, al-Islam wal iman, wa huma min a'zamin ni'am, wa kafa bihima minan ni'mah. Kata Nabi, Islam dengan iman itu nikmat paling besar. Nikmat kita banyak sangat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tak boleh kira tuan-tuan sekalian, banyak. Nikmat menafas saja, kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak dan kira tak? Terik ngembuh berapa kali lah? Tak boleh kira. Nikmat mengatuk boleh tidur, tu nikmat. Ada orang mengatuk tak boleh tidur. Nikmat Allah tebuk dua mata nampak, Allah tebuk dua telinga dengar, Allah beri lidah, ada diri manis, ada diri masam, ada pahit. Ada orang kaya, saya mengajar di Lembah Kelang tuan-tuan sekalian, orang kaya berdoa lalu, kaya. Satu sumber saja, dia banyak sumber pitih dia, satu sumber rumah sewa saja ratus ribu bulan. Premi bangunan ratus ribu, kaya. Tapi dia rendah diri tuan-tuan sekalian. Kalau saya mengajar di satu tempat Kuala Lumpur tu, depan meja duduk, depan meja buka buku mesti tulis. Sebelum saya kenal, saya panggil ayah haji begitu, ayah haji duduk mana? Lepas tu masa duduk makan sekali, aja ke masjid kata, Tan Sri nak makan apa? Tan Sri rupanya, Tan Sri merendah. Saya ada PT, kalau ikut nak makan dia boleh belaka, tapi Allah terik satu nikmat, lidah dia jadi tawa, tak berasa apa tuan-tuan. Ha ni, faham tak? Air masuk rasa tawa, budu tawa, mana tape tawa. Tak ada nikmat. Boleh faham? Allah beri lidah kita berasa tuan-tuan sekalian. Maka banyak-banyak nikmat yang banyak tak boleh nak kira tu. Paling besar sekali kata Nabi, al-Islam wal iman, Islam dengan iman. Hidup atas dunia 80 tahun 70 tahun tak ada Islam, kata ulama, orang yang tak ada Islam dalam hati nampak hidup, hakikatnya mayat hidup, tak pakai sekapai harang sisi Allah Ta'ala. Yang kedua iman, Allah pilih kita tuan-tuan. Lalu kata Nabi, wa kafa bihima minan ni'mah. Kalau tak ada lah, kalau tak ada banyak lagi nikmat lain, tapi kalau lah tak ada, cukuplah dua nikmat ni paling besar di sisi Allah. Maka jagalah nikmat ini. Maka kata ulama, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, peliharalah iman kamu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Tu antara cara. Antara cara lain kata ulama, duduklah ijlis bina, kata Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, ijlis bina, amalkan, duduk sekejap
nu'min sa'ah dalam tempat-tempat yang boleh bina iman, majlis ilmu, insya-Allah. Bang dulu ke boleh terus? Ke kena bertirah? Bang dulu. Boleh. Sila. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya terus, saya nak tanya lah, pukul berapa berhenti haji? Haji Mazuni? Kali pertama siapa ni? Saya kuliah biasa pukul 10 habis. Pukul berapa? Man kana akhiru kalamihi, kata Nabi SAW, orang yang saat akhir nak mati dia, yang disebut la ilaha illallah, kalimah paling akhir, dakhalal jannah, masuk syurga. Kalau kita perhati hadis ni, mudah nak masuk syurga, mudah. Nak mati la ilaha illallah. Tapi ingat tuan-tuan, masa tu nak bercakap bukan kita. Masa nak mati saat sakarat, sakaratul maut, saat nak mati tuan-tuan sekalian, yang nak sebut la ilaha illallah itu bukan mulut kita. Al mar'u mata ala ma 'asha alaih, wal mar'u bu'isa ala ma mata alaih. Manusia akan mati dengan apa yang dia hidup, dan dia akan hidup balik hari kiamat dengan apa yang dia mati. Maka lagu mana nak mengerti beriman, kena hidup dengan iman. Nak mati husnul khatimah dengan Islam, kena hidup dengan Islam. Ramai orang bila tanya nak mati dengan Islam, no, hidup dengan Islam tak mau. Ramai minta Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, menangis dia baik tuan-tuan sekalian, nak mati husnul khatimah dalam iman, hidup dengan iman tak mau. Jadi manusia ni tuan-tuan, dia akan mati dengan apa yang dia hidup.
Apa yang biasa kita buat, itulah mati kita. Maka kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Imanmu tinggi rendah, maka cah dengan la ilaha illallah. Payah orang kita tuan-tuan, tunggu tahlil baru sebut, majlis tahlil baru sebut, tu pun mulut sebut, hati tak lain. Tuan rumah sakit juga, pergi lewa kuah kari gula depan mata. Orang tengah afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tuan rumah lewa kuah gula ayam lewa depan mata. Mulut la ilaha illallah, hati peha ada dua yang nampak, bahang di tu bila tu iman tak boleh kaku. Tuan-tuan sekalian, berat. Maka banyakkah sebut la ilaha illallah. Payah masa lain nak sebut, maka masa paling mudah lepas sembahyang. Paling mudah seluruh zikir terkandung dalamnya sembahyang. Waktu jaga sembahyang padang. Zikir paling afdal sembahyang, dalam tu terkandung habis takbir, tasbih, tahmid, istighfar, doa, tahlil, semua duduk dalam sembahyang. Maka nak selamat, jaga sembahyang tuan-tuan sekalian. Ru'usul ibadah, pala segala ibadat sembahyang. Maka tolong jaga urusan paling besar sisi Allah Ta'ala, sembahyang. Wa awal waktu dan jamaah, tolong jaga tuan-tuan sekalian. Tak mau pesan benda payah-payah mana ni, benda mudah-mudah tolong jaga 5 waktu jamaah. Tak boleh 5 pak mala yudraku kulluh, tak boleh banyak, tak boleh belaka. La yutraku julluh, jangan tinggal belaka. Subuh tadi tak dang nak mari jemaahnya, tinggal habis 5-5. Tak boleh 5 mari pak, tak boleh pak mari 3. Ada ulama kata Isa, ada ulama kata subuh. Syekh Daud Fatani kata asar. Kalau tuan-tuan orang kita nisfu Sya'ban penuh masjid, kerana apa? Amalan diangkat, tukar buku dia kata. Ini khilaf ulama. Tak apa, baguslah, teruskan. Kalau mari malam nisfu Sya'ban, orang Terengganu kita dia panggil nisfu, dia panggil sepu, sembuh elio, sepu. Penuh masjid. Kalau surah kapung JK kata kena buat kena besar surah kita ramai, esok tak ada orang mula. Tapi kita lupa rupanya tukar buku ni bukan malam nisfu Sya'ban saja, bukan malam Lailatul Lailatul Qadar saja, rupanya nak hari waktu asar. Hadis sahih. Maka ulama kata kalau tak boleh 5 pak biar ada asar mayang jemaah. Tak ada pak hari ni, tak ada 3 biar ada asar. Matinya begitulah. Hidupnya masjid, matinya begitulah. Hidupnya dengan majlis ilmu, matinya begitulah. Maka ulama kata cara nombor 2 nak cah imam, ni cara mudah. Tak payah buat apa, mari masjid, duduk tak ada telinga, duduk dalam majlis ilmu. Orang lain tolong cah, ustaz tolong cah ayat Quran, hadis Nabi. Orang beriman dengar ayat Quran, hadis Nabi, wajib iman dia akan tambah. Kalau duk ada something wrong lah tu. Boleh faham? Tuan-tuan, tak ada kelebihan yang ada dalam majlis ilmu. Ada satu kelebihan, ibadat lain tak ada, majlis ilmu je ada. Iaitulah tahwilul jahalah ilal ma'rifah, merubah jahil kepada tahu, merubah al-ghaflah ila zikr, daripada lala kepada ingat semula ke Tuhan. Majlis ilmu, semayang orang jahil masuk masjid, semayang tubik jahil situ. Pahala semayang boleh, tapi jahilnya tak berubah. Sabit tu ramai mari semayang tetap dengan sifat hasad dengkinya, mari semayang tetap dengan sifat bahan pitih orangnya.
Mari semayang, tetap dengan perangai ambil harta anak yatimnya. Mari semayang, tetap dengan sombong, muka sombong tengok orang, tuan-tuan sekalian. Mari semayang. Dalam semayang Allahu Akbar, besar sekali, tapi hakikatnya dia membesar diri, sombong. Sombong nak kenal mudah ya. Dengan lirikan mata, dengan cara bercakap, gaya tubuh, boleh tengok belaka sombong ni. Nampak? Tengok orang lebih kurang tu sombong lah tu. Nabi SAW bukan sombong teruk pun, dan nak tegur sahabat yang buta, tegur dia, Allah turun ayat lalu, tegur lalu, abasa wa tawalla, tu ayat Allah tegur Nabi. Seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, mari tegur Nabi. Nabi dah tegur dia, duk layang pembesar-pembesar, Allah turun lalu ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, bapamu berpaling, bapamu duk layang saat orang buta mari tegurmu. Ni sombong. Faham ni? Maka dengan majlis ilmu, mari masjid, duduk dalam majlis ilmu, ustaz pun ajar sombong dosa besar, sebesar zarah, sombong masuk neraka, merubah dia daripada tak tahu kepada tak tahu. Tu majlis ilmu. Dulu kerekuk baik, nama dia, kalau orang kampung, orang luar mari kampung, dia tanya nama dia, rumah sekian-sekian mana, orang tak kenal. Tapi kalau orang kata Haji Bakri, orang kenal lalu. Maknanya kedekuk tuan-tuan, kedekuk, takar jeri, takar betal dia belaka. Dia pun mari surah dengar ustaz mengajar babul syuh, babul bukhl, bab pada menyatakan bakhil, kedekuk, kikir. Allah tak suka, Nabi tak sayang, rezeki jadi sempit. Baru dia sedar. Ingat ke kedekuk kau banyak harta, rupanya kau susah harta, baru dia sedar. Ini majlis ilmu. Maka begitulah lagi maka tuan-tuan, saya nak minta tolong, kalau boleh 24 jam sehari kita, biarlah tiap-tiap hari sejam tak apa dah, duduk dalam majlis ilmu. Anak-anak muda belah bandar Kuala Terengganu tu tuan-tuan, kalau dulu, kalau tuan-tuan kenal lah doyan burung, kenal doyan burung? Tak kenal doyan burung kau orang Terengganu tu. Doyan burung tuan-tuan, dulu depan masjid doyan burung tu berlomba hak mau. Kalau malam Jumaat kita nak lalu tak boleh, berlomba hak mau. Ni tak ada dah. Pakhwana sebahagian anak mudanya masjid. Ustaz tahu mana dah ada anak murid kita dulu ustaz hak berlomba. Dia mengaku tuan-tuan sekalian, masjid jadi berubah. Dulu anak muda dalam bilik gambar menapa tuan-tuan, Avril Lavigne, Britney Spears dalam bilik gambar. Ni anak-anak muda sebahagiannya tuan-tuan dalam bilik jadual Ustaz Azhar, jadual ustaz ni, jadual ustaz ni. Tanya mak bini kita, mak ayah pergi mana? Biar bini kita jawab, pok mu mana pergi garik buta, surah dengar, biar ayah bini jawab gitu. Ni anak tanya ayah mana, mak jawab ayah mu mana garik buta, ngai garik buta ngai. Jadi tuan-tuan sekalian, biar bini kita jawab, pok mu garik buta mana lagi, surah, biar begitu. Maka kalau begitulah yang kita selalu buat, almar'u mata ala ma'asha alai, manusia akan mati dengan apa yang dia biasa buat. Itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, akhir zaman kata Nabi, la satakunu fi akhiriz zaman, akan berlaku akhir zaman fitnah yang banyak. Zaman Nabi mudah, Islam tembung dengan kafir mudah. Islam kafir mudah.
Zaman kita kata Nabi, sataftariku ummati ila salasati wa sab'ina firqah, akan berpecah umatku 73 puak, kulluhum finnar, semua ni dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat tu yang ikut aku, yang ikut sahabat. Itulah yang dipanggil ahlus sunnah wal jamaah. Siapa dia? Yang ikut Nabi, yang ikut sahabat Nabi. Ini dipanggil fitnah. Dulu Islam kafir, leni tuan-tuan Islam pun banyak liberal, pragmatis, banyak, menyebabkan kadang-kadang jadi sesak tanpa sedar. Baca Quran bulan Ramadan, dalam masa sama ragu dengan isi kandung Quran. Ini baca Quran bulan Ramadan, dalam masa sama berasa tak lagi hukum Quran ni tak sesuai dengan zaman ini. Ini apa nama dia panggil? Kesesatan yang kita bimbang dalam keadaan tidak sedar. Maka kata Nabi, fitnah yang banyak itu la yanju minha. Saya nak tutup dah malam ni tuan-tuan sekalian. La yanju minha, fitnah yang banyak ni kamu tak akan selamat illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka marilah majlis ilmu, istiqamahlah. Ustaz apa pun mengajar, kita apa pun, duduk merendah diri tuan-tuan sejam, lepas tu nak buat benda buat. Akhir sekali tuan-tuan, satu cerita, bila Dajjal mari, berlaku satu kisah di hadapan Babul Madinah. Seorang pemuda berhadapan depan-depan dengan Dajjal. Ini dahsyat. Nabi, seluruh Nabi, ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu al-a'warul kazzab. Seluruh Nabi tak tertinggal walaupun seorang berpesan bahayanya Dajjal. Tiba-tiba pemuda ni depan mata Dajjal. Dajjal kata apa tuan-tuan? Ini fitnah Dajjal. Hei pemuda, mau tengok aku bunuh orang ni, dia mati, mau tengok aku panggil bangun semula lagi. Ini fitnah besar. Kalau kita jenis tak mengaji bahawa yang menghidupkan manusia hanya Allah, percayalah tuan-tuan, Dajjal bunuh orang tu di depan dia, mati. Dajjal panggil, bangun cacang, mati dah. Dajjal panggil, bangun cacang. Inilah yang dimaksudkan fitnah besar. Allah izinkan orang tu bangun, nak uji Dajjal kata apa? Mau tengok aku buat ni? Baik, sekarang mengakulah akulah Tuhanmu. Kata pemuda ini, innaka anta laysa bi rabbin, mu bukan Tuhan. Fa innaka al-a'warul kazzab, kerana mu buta sebelah. Rupanya orang pemuda ni pernah belajar hadis Nabi. Dajjal itu digelar al-a'warul kazzab, makhluk yang ada dua mata, buta sebelah. Boleh faham ni? Dajjal tuan-tuan bukan semata macam kita faham tu, mata sutik, bukan. Dia ada dua mata. Disebut dalam hadis, maktubun ma baina ainaihi kafara, tertulis antara dua matanya huruf kaf, huruf fa, huruf ra, kufur. Maknanya dua mata, tapi dibutakan sebelah. Maka kata pemuda ini, fa innaka anta laysa bi rabbin, fa innaka antal al-a'warul kazzab, mu bukan Tuhan, mu makhluk mata buta sebelah, mulah Dajjal. Kita naungan zilli arsyihi, naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Apa yang silap, apa yang salah, mohon tuan-tuan maafkan. Kalau masa panjang ambil, saya minta maaf. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.